Dalam hidup kita ni, biar kita ni beriman pada Allah ni, semakin kita berusia, semakin kita dekat dengan Allah. Semakin berusia, semakin kita dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah ni apa dia? Ikut yang disuruh oleh Allah. Sebelum daripada ni mungkin kita ni sembahyang, kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tinggal. Tapi bila kita dah semakin berusia ni, tak tinggal-tinggal dah solat. Jangan tinggal lagi solat. Sebelum daripada ni, mungkin dalam hidup kita ni banyak mengumpat. Banyak cakap hal orang lain. Bila kita semakin berusia, tak banyak dah nak cakap hal orang. Tak larat dah kita nak cakap hal orang. Cakap tentang kelemahan diri kita pula. Cari keaiban diri kita. Jauh lebih banyak dibandingkan daripada banyaknya keaiban orang lain yang kita nak bicarakan dalam hidup. Ni perangai siapa ni? Orang macam ni. Allah sebut ni perangai orang munafik. Orang munafik ni depan kita sebut kami beriman pada Allah. Kami beriman pada Rasul. Tapi bila kita kata jomlah kita ikut yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala sungguh-sungguh, summa yatawalla fariqun, kemudian berpaling sebahagian di kalangan mereka itu, minhum min ba'di dzalik, daripada apa yang telah ditunjukkan oleh Allah ini. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ma ulaika bil mu'minin, mereka itu bukan di kalangan orang yang beriman pada Allah. Ada di kalangan kita dengan kita jadi pelik, orang Islam tapi tak nak berislam. Orang Islam, patutnya orang Islam ni dia nak berislam lah. Tapi tak, ada orang Islam dia tak nak berislam. Dia tak nak ni maksudnya apa dia? Tak nak ajaran Islam. Ajaran Islam bagi diri dia membebankan, bagi diri dia menyusahkan ikut ajaran Islam. Kita ni kena ikut Islam ni pada dalam bab-bab tertentu saja. Dalam bab yang lain saya tak nak ikut Islam. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Sadaqallahul Azim. Baca tu panjang sikit lah. Lepas raya kan. Takut lekat kuih raya. Walaupun kita baca panjang, tapi kita tak sempat nak habis tafsir 10 ayat yang kita baca ni. Cuma kitanya biar mudah-mudahan lepas raya ni, kalau ada di kalangan kita yang dah tak baca lagi pun Al-Quran, maka hari ni kita dah mula baca 10 ayat. Paling-paling tidaknya pada kitanya dah ditulis di sisi Allah orang yang dah boleh baca ayat Quran. Waktu mana orang lain sibuk lagi dengan beraya, kemudian kitanya dah sibuk dah dengan menambahkan pengetahuan kita, sementara umur kita ni masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita ni memanfaatkan setiap ruang masa kita ini benar-benar untuk kita taat pada perintah Allah. Hidup kita ni jangan kita bermusim, jangan beribadah bermusim. Ramai di kalangan kita ni bila masuk Ramadan rajin dibaca Quran, bila masuk Syawal berhenti terus, lekat kuih tat, dia panggil demikian. Sampai kita tak baca Quran. Ramai di kalangan kita begitu. Jadi kitanya harap bila kita ni dah masuk bulan Syawal, kita teruskan juga baca Quran yang kita baca sebelum daripada ni dalam diri kita, kerana kita ni belum lagi dipanggil oleh Allah. Bila kita belum lagi dipanggil oleh Allah, maka jadi kewajipan dalam hidup kita ni
supaya kita ni sentiasa baca dan baca Quran. Baca Quran ni macam kita makan lah. Tiap-tiap hari kita makan. Makan untuk jasad kita. Baca Quran untuk roh kita. Kita kena ingat demikian pada diri kita. Kalau kita tak makan, lesu je badan kita. Tak bermaya je pada kita. Demikian juga dengan kalau kita tak baca Quran. Bila kita tak baca Quran, maknanya lesulah jiwa kita. Maka kita tak bermaya lah. Jiwa kita ni, kalau berhadapan dengan ujian-ujian hidup, kita banyak mengalah. Kenapa dia kita jadi kalah? Kerana jiwa kita tak kuat. Jiwa tak kuat ni punca apa? Kerana kita tak baca Quran. Baca Quran ni dipanggil vitamin pada jiwa kita. Kekuatan dalam hidup kita. Sampai bila kita kena baca Quran? Sampailah kita ni menghadap depan Allah. Lagi mana kita tak menghadap depan Allah, lagi itulah kita baca Quran. Cuba kita tengok yang baru-baru ni kan. Bila Allah yarham Ustazku Yaakob tu kan. Yang meninggal dunia atas mimbar. Hari Jumaat baru-baru ni ya. Meninggal dunia atas mimbar. Paling cantik meninggal dunia pula baca ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Baca ayat yang Allah sebut, wahai orang beriman pada Allah, cuba kamu renung amalan apa yang kamu nak bawa menghadap di hadapan Allah. Baca ayat tu, terjemah ayat tu je, siap selawat, siap syahadah, siap semua, terjemah ayat Quran, boom je tu. Tengok bagaimana cantiknya hari Jumaat pula tu, kemudian atas mimbar pula tu, kemudian ni di antara kematian-kematian yang dicemburui dipanggil. Kita ni nak sangatlah dah lepas bulan Ramadan, kemudian hari Jumaat atas mimbar lagi, kemudian lepas baca ayat Quran lagi, lepas selawat pada Rasulullah lagi, lepas pada mengucap 2 kalimah syahadah. Semua cukup lengkap, banyak mana dah pahala, sampailah dia dipanggil begitu. Dalam hidup dia tak jangka pun 68 tahun baru umurnya. Dalam 68 tahun tu pun Allah pilih dia, cantik kematian. Kita ni kalau kita tengok orang cantik mati menghadap depan Allah, kita kena ada cita-cita begitu juga. Biarlah kita ni mati lebih hebat daripada dia. Lebih hebat tu kita serah pada Allah lah. Kerana kita tengok orang yang mati hebat-hebat ni, kita payah nak sebut dia ahli neraka. Payah nak sebut macam tu. Kita kena sebut ahli syurga dah orang macam ni. Biar kita pun bila kita menghadap depan Allah ni, boleh masuk syurga juga kita. Macam mana kita nak boleh masuk syurga ni? Baca ayat Quran biar banyak sikit. Tiap-tiap hari ni baca Quran. Tiap-tiap masa kita ni, orang kita ni budaya baru bukan baca Quran, baca WhatsApp dia panggil. Dia rajin baca WhatsApp. Tiap-tiap hari baca je WhatsApp. WhatsApp tu tak ada yang tak dibaca. Semua ditanda, semua dibaca. WhatsApp dia ni. Ada pun Quran, semua tanda tak baca dia panggil. Tanda tak baca. Yang menyebabkan kita ni biar dalam diri kita ni, baik saya, baik jemaah semua, bila kita sentiasa membaca Al-Quran ni, menyebabkan Allah menjadi dekat dalam hidup kita. Kita ni dekat dengan Allah. Salah satu cara kita nak dekat dengan Allah ialah kita baca Quran dan kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran Karim. Ayat yang kita belajar ni pun sama. Allah sambung pada hari ni. Start daripada ayat kita bacalah balik. Wa yaquluna amanna billah. Dan mereka berkata kami beriman pada Allah. Wa bir rasul. Wa ata'na. Kami beriman pada Allah, kami beriman pada Rasul. Dan kami taat pada perintah Rasul itu. Summa yatawalla fariqum minhum min ba'di dhalik. Tapi lepas pada sebut kami beriman, kami ni beriman dengan apa yang turunkan oleh Allah. Kemudian kami beriman pada Rasul dan kami taat pada perintah Allah. Tiba-tiba sebahagian di kalangan mereka itu berpaling. Min ba'di dhalik. Lepas pada mereka sebut kami beriman pada Allah dan juga beriman pada Rasul tadi. Kemudian wama ulaika bil mu'minin. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut sesungguhnya mereka itu bukanlah orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ada atas dunia ni orang yang kalau kita berjumpa dengan dia akan sebut saya pun orang Islam jugalah, dia sebut. Ni Allah Subhanahu wa taala nak cerita. Ada orang yang kita berjumpa dengan dia, saya ikut Nabi Muhammad jugalah, dia sebut. Kami ni semua taat yang dibawa oleh Rasulullah dan sebagainya. Tapi summa yatawalla. Tapi bila sampai satu ketika, bila mereka ni dalam keadaan yang sampai satu saat, mereka ni berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Paling ni, kemudian mereka ni
Mereka sebut, kemudian sepuak di kalangan mereka tu paling daripada ikut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesudah pengakuan yang mereka lakukan itu sendiri, dan sebab itulah mereka sebenarnya orang di kalangan mereka itu tidak benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman maksudnya berkeyakinan. Itu kena ada pada diri kita. Tanda kita beriman ni, semakin kita berusia semakin warak. Itu tanda kita beriman. Semakin kita berusia, semakin kita dekat dengan Allah. Itu tanda kita beriman. Kalau kita ni semakin berusia, semakin jauh dengan Allah. Semakin kita tua, semakin kuat pok yih kita, senang panggil. Semakin kita tua, semakin kita ni mengundur je, jauh daripada agama. Itu tanda tak beriman. Dalam hidup kita ni, biar kita ni beriman pada Allah ni, semakin kita berusia, semakin kita dekat dengan Allah. Semakin berusia, semakin kita dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah ni apa dia? Ikut yang disuruh oleh Allah. Sebelum daripada ni mungkin kita ni sembahyang, kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tinggal. Tapi bila kita dah semakin berusia ni, tak tinggal-tinggal dah solat. Jangan tinggal lagi solat. Sebelum daripada ni, mungkin dalam hidup kita ni banyak mengumpat. Banyak cakap hal orang lain. Bila kita semakin berusia, tak banyak dah nak cakap hal orang. Tak larat dah kita nak cakap hal orang. Cakap tentang kelemahan diri kita pula. Cari keaiban diri kita. Jauh lebih banyak dibandingkan daripada banyaknya keaiban orang lain yang kita nak bicarakan dalam hidup. Ni perangai siapa ni? Orang macam ni. Allah sebut ni perangai orang munafik. Orang munafik ni depan kita sebut kami beriman pada Allah. Kami beriman pada Rasul. Tapi bila kita kata jomlah kita ikut yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala sungguh-sungguh, summa yatawalla fariqun, kemudian berpaling sebahagian di kalangan mereka itu, minhum min ba'di dzalik, daripada apa yang telah ditunjukkan oleh Allah ini. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ma ulaika bil mu'minin, mereka itu bukan di kalangan orang yang beriman pada Allah. Ada di kalangan kita dengan kita jadi pelik, orang Islam tapi tak nak berislam. Orang Islam, patutnya orang Islam ni dia nak berislam lah. Tapi tak. Ada orang Islam, dia tak nak berislam. Dia tak nak ni maksudnya apa dia? Tak nak ajaran Islam. Ajaran Islam bagi diri dia membebankan. Bagi diri dia menyusahkan. Ikut ajaran Islam. Kita ni kena ikut Islam ni pada dalam bab-bab tertentu saja. Dalam bab yang lain, saya tak nak ikut Islam. Beraya nak, tapi tutup aurat tak nak, dia panggil. Orang kita kan, dia beraya nak. Beraya, bukan main lagi. Baju 5 pasang, baju dia saja. Baju raya sakan dia. Tapi bahagian tutup aurat, tak nak lah. Kenapa tak nak? Padahal dah kamu beraya kan? Kamu kena taat lah dengan cara raya. Tapi tak. Orang kita ni, ada yang dia nak ikut Islam, dan ada yang bila sampai satu ketika, dia paling daripada Islam. Lalu Allah kata, wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka itu sebenarnya bukan orang mukmin. Allah sebut terus. Ada orang kita ni kan, dia pergi masjid tapi tak semayang di masjid. Pergi masjid, beria dia. Orang tanya nak ke mana masjid? Sampai di masjid, orang tanya, habis tu tak semayang? Tak. Untuk apa kamu datang masjid? Nak meniaga je. Nak meniaga je datang di masjid. Tengok orang ramai datang kan. Bila orang ramai datang, dia nak meniaga rupa-rupanya. Dianya, kita tengok di awal tu, oh bagus dah pergi masjid. Ni contoh orang kan. Bagus dah dia pergi masjid, tapi bila sampai di masjid, bukannya nak pergi duduk belajar ke, nak pergi menuntut ilmu ke, tak. Tapi datang ke masjid ni untuk apa dia? Nak ambil kesempatan orang ramai untuk saya nak niaga. Nak niaga ada, pergi nak minta derma ada. Pergi kutip derma orang panggil. Duduk saja kan. Tunggu orang keluar daripada masjid. Nak kutip derma. Dia sendiri semayang, tak semayang pun. Tak semayang tapi nak ambil kesempatan. Ada orang yang jadi macam ni. Kalau kita tanya kamu Islam ke? Islam. Tapi wa ma ulaika bil mu'minin. Sebenarnya mereka bukan orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terbaru ni kan kita tengok yang apa dia? Pakai kopiah, pakaikan plekat, pergi sembah berhala. Pergi sembah berhala kan viral dalam bulan Ramadan dekat-dekat dengan rupa-rupa cek orang bukan Islam. Tujuan apa dia buat tu wallahu alam lah. Memang nak hina terus Islam lah. Tapi ramailah orang repotnya, dan anda diberitahu dah kena tangkap dah dia. Kena tangkap dah, kejap je. Polis tangkap yang demikian.
Mana sekalipun nak sebutnya, gambaran Allah cerita ni. Ada di kalangan kamu ni, orang yang kalau kita tanya pada dia, beriman pada Allah. Ya, beriman pada Allah. Perangai macam betul-betul orang yang beriman pada Allah dan juga Rasul. Tapi dia sebut, kami buat benda yang disuruh oleh Rasul. Tapi, summa yatawalla fariqum minhum. Berpaling di sebahagian di kalangan mereka itu, min ba'di dzalik. Lepas pada itu, wa ma ulaika bil mu'minin. Lalu Allah tegaskan, orang ni sebenarnya bukan orang mukmin. Nah, orang ni kalau orang mukmin dia kena benar-benar taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara demikian. Sebab tu kita ni kan, bila kita memilih hidup cara Islam, jangan kita pilih dalam bab tertentu saja, tapi kita tinggal dalam bab yang lain. Tak boleh demikian. Bila kita sebut Islam, saya ni Islam semua sekali. Jangan kita ambil saya Islam dalam bab fashion, tapi dalam bab selain daripada fashion, saya tak boleh terima Islam. Tak boleh begitu. Islam ni, saya kena terima dalam bab fashion Islam, dalam bab sosial Islam, dalam politik Islam, dalam kebudayaan Islam, segala benda, semuanya Islam. Kalau kita ambil separuh, dan kita tinggal separuh yang lain, wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka ni bukan orang mukmin. Orang mukmin ni, orang yang terima sepenuhnya segala ajaran Islam dalam hidup ni. Dan Islam ni satu-satunya agama yang mengajar kesempurnaan hidup. Tak ada lagi agama yang mengajar sempurnanya hidup. Dalam bab ekonomi ada Islam, dalam bab politik, dalam bab sosial, semua bidang semua ada Islam. Ni kita kena faham demikian. Tapi ada pun agama lain tak ada. Kristian, kita buat contoh. Kristian, dia cerita mengikut keesaan ketuhanan je. Dia ajar demikian. Bertuhan je. Tapi kalau kita tanya macam mana ekonomi Kristian, tak boleh jawab. Macam mana yang namakan dengan hiburan Kristian, tak boleh jawab. Mereka reka je. Mereka reka dalam hidup mereka. Ni mereka cuba buat macam ni, buat macam ni. Ajaran lain lagi teruk lagi. Agama lain ni reka je sepanjang masa. Kena Hindu teruk lagi Hindu kan. Hindu tu air kencing lembu pun dia anggap ni air suci, dia panggil demikian. Ambil air kencing lembu tu, dia boleh minum yang sapu muka tu. Macam-macam gaya. Hindu, ajaran Hindu. Ni orang yang dipanggil wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka bukan orang mukmin. Allah nak suruh kita ni hidup biar betul-betul jadi orang mukmin. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulih. Apabila kamu ajak pada Allah dan juga Rasul, liyahkuma bainahum, untuk berhukum di kalangan mereka tersebut, idza fariqum minhum mu'ridun. Ada sebahagian di kalangan mereka enggan untuk mentaati perintah Allah. Ini jelas-jelas ni. Allah mula cerita tentang bila kita sebut kita orang mukmin, jangan jadi golongan ini. Golongan apa dia? Idza du'u ila Allahi wa rasulih. Kalau kamu ajak kepada Allah dan juga Rasul, kamu ajak, dia pun dengar. Liyahkuma bainahum, untuk berhukum dengan hukum Islam. Ikut syariat. Jom kita ikut syariat. Betul, kamu orang Islam, jom kita ikut syariat. Dia akan jawab terus. Kalau kita ikut syariat, ramai kudung tangan dia sebut. Kalau kita ikut syariat, nanti tak banyak kerja kita dapat. Kalau kita ikut syariat, ikut Islam, yang Islam suruh ni, ada di kalangan mereka ni berpaling terus. Tak nak. Allah cerita demikian. Yang tak nak ni, degil sungguh. Di kalangan kita ni, di kalangan umat manusia ni ada. Yang bila diajak kepada berhukum dengan hukum Islam, tak nak. Idza fariqum minhum mu'ridun. Di kalangan sebahagian mereka itu, berpaling daripada peringatan Allah. Wa in yakun lahumul haq ya'tu ilaihi muz'inin. Tapi kalau kebenaran itu datang pada puak-puak mereka, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kalaulah kebetulan ajaran Islam ni dapat manfaat untuk mereka, ya'tu ilaihi muz'inin. Allah sebut, mereka akan datang pada kamu dalam keadaan menunduk terus. Mereka itu orang-orang dalam keadaan yang mereka datang kepada kamu. Kalau sekiranya kamu ajak pada mereka sebut, tahu-tahu kebenaran itu berpihak di sebelah mereka. Mereka akan ya'tu ilaihi muz'inin. Mereka datang dalam keadaan yang penuh tunduk, menyeru orang lain pula, jom kita ikut Islam. Padahal kalau sekiranya tidak datang pada kebenaran itu untuk mereka, mereka akan tolak Islam. Itu perangai dalam hidup mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, afi qulubihim marad. Tidakkah dalam hati mereka itu ada penyakit? Amir tabu, ataupun penuh dengan keraguan.
am yakhafuna an yahifallahu alaihim wa rasulih. Ataupun mereka tak rasa takut terhadap apa yang ataupun di kalangan mereka tersebut, dalam hati mereka, mengapa mereka bersikap demikian dalam hidup mereka tersebut? Adakah kerana hati mereka ni penyakit, atau kerana mereka ragu-ragu terhadap kebenaran hukuman yang diputuskan oleh Allah, ataupun kerana mereka takut bahawa Allah dan juga Rasul akan berlaku zalim pada mereka? Adakah mereka takut Allah dan juga Rasul akan buat zalim pada mereka tersebut? Bal ulaika humuz zalimun. Bahkan mereka itulah termasuk di kalangan orang-orang yang zalim yang ada dalam hidup mereka ini sendiri. Allah tanya, kalau sekiranya mereka ni nak terima, ragu-ragu terhadap Islam, punca apa jadi demikian? Allah sebut, sama ada mereka ni ada penyakit pada hati. Penyakit hati ni kan kita sedang belajar di masjid negeri, penyakit hati. Sekarang ni kita cerita tentang mengenai baru habis tentang bab marah kan. Nak masuk dalam bab yang lain pula, bab penyakit hati ni. Dalam hidup kita ni, penyakit hati ni ramai di kalangan kita kena. Kita pula bila kena penyakit hati tu tak pula diubati, biar je, berdendam je dalam jiwa kita, penuh je dengan sarat penyakit hati. Allah tak sebut orang yang macam ni dia nampak kebenaran itu untuk diri dia pun terlibat sama dengan Islam. Bila kebenaran itu tak menyebelahi dia lawan Islam dalam hidup dia. Adakah kerana orang ni ada penyakit ke dalam hati mereka sebut? Afi qulubihim marad, ataupun amir tabu, ataupun mereka ni ragu-ragu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ataupun mereka ni hidup dalam keadaan yang mengandungi penyakit ragu-ragu dalam hidup mereka. Aim yakhafuna an yahifallahu alaihim wa rasulih. Ataupun yang tiga, mereka takut kalau Allah dan juga Rasul buat zalim pada mereka. Ingat ke syariat ni menyusahkan hidup mereka ke? Mereka rasa demikian. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bal ulaika humuz zalimun. Bahkan mereka itulah di kalangan orang-orang yang melakukan kezaliman pada diri sendiri. Dia macam kita sebut ni lah kan, hari kita datang dengan kuliah macam ni. Bila kita datang dengan kuliah macam ni, ada di kalangan kita tanya, datang dengan kuliah tu dapat apa? Dia tanya. Dapat apa? Ada di kalangan kita tanya demikian. Kalau kita pergi dengan kuliah dapat duit ke? Kau ke duit kita yang kena keluar balik? Dia tanya balik pada diri kita. Kita kata tak. Paling tidak kita tak buat khianat pada diri kita sendiri. Kita tanya, yang tak datang ni dapat apa? Kita tanya. Dia jawab, kami yang tak datang dapat duduk rehat. Sebenarnya kita jawab tak. Sebenarnya kamu sedang buat zalim pada diri kamu sendiri. Kamu buat zalim pada diri sendiri. Duduk diam je kat rumah. Senyap je, klik tengok cicak ni. Dalam rumah misal contoh ni. Nak buat apa kita ni? Dalam usia kita ni kan, dalam usia kita tak ada kerja, tak ada benda dah dalam hidup kita. Yang kita duduk je kat rumah. Kita duduk je kat rumah tu, kita tak belajar, tak apa-apa. Sebenarnya kita buat zalim pada diri kita sendiri. Habis masa kita, tenaga kita habis. Masa kita habis. Masa yang kita habis ni, dia tak akan terulang balik dah pada diri kita. Sekali je. Masa yang kita lalui, nama je namanya sama. Tapi sebenarnya sekali je Allah buat. Walaupun hari ni, misal contoh hari Selasa, dalam bulan Syawal, misal contoh. Sama tak hari Selasa dalam bulan Syawal pada tahun yang sudah? Tak sama. Allah jadikan tak sama dah. Hari ni menjadi hari sejarah dalam hidup. Setiap hari yang kita lalui ni, sekali je pada diri kita. Bila kita biarkan berlalu begitu saja, artinya kamu sedang buat zalim pada siapa? Kamu buat zalim pada diri kamu sendiri. Kita dengar azan. Bila kita dengar azan, kita tak pergi semayang. Misal contoh, duduk je kat rumah. Lalu kita kata, orang tanya, kenapa tak pergi semayang? Aku benci tu imam. Dia sebut. Aku benci. Habis tu, kalau kamu tak pergi ke masjid, jadi selesai ke masalah kamu. Dia kata, paling tidak puas hati aku. Dia jawab demikian. Aku tak suka dengan tu imam tu. Misal contoh, dia tak pergi semayang. Benda tersebut, benda apa dia? Dia buat zalim pada diri dia sendiri. Tok imam tu rugi ke? Tok imam tu tak rugi langsung. Tak ada yang ruginya dia tok imam. Tidaklah kata bila kita tak pergi, kita boleh sebut padan muka tok imam. Aku tak pergi semayang. Misal contoh, tak ada orang semayang belakang dia. Tak. Yang kena rasa rugi siapa? Rugilah kita.
Kerana kita sendiri tak mengambil manfaat untuk nak berjemaah dalam hidup kita ni. Ini buat zalim pada diri sendiri. Bal ulaika humuz zalimun. Bahkan mereka lah orang yang zalim pada diri mereka sendiri. Macam bila kita tak baca Quran. Bila kita tak baca Quran, bukan kita buat zalim pada Allah, tak. Buat zalim pada diri kita sendiri. Kita bangun tengah-tengah malam. Bila kita nak buat qada hajat. Kemudian kita dah qada hajat. Kemudian kita tak sembahyang sunat 2 rakaat. Kita buat zalim pada siapa? Buat zalim pada diri kita sendiri. Padahal kita dah bangun dah. Patutnya bila dah bangun, pergilah ambil wuduk sekejap. Ambil wuduk sekejap, sembahyang sunat 2 rakaat. Tapi tak. Bila kita mengantuk sangat, bangun-bangun qada hajat, lepas tu keluar bilik air, bom, tidur balik, meniarak balik atas katil misalnya. Niarak balik atas katil tu, nikmat apa yang kita dapat? Nikmat tidur sekejap. Tapi kitanya terazablah di akhirat nanti. Menyesal kita. Aku dah bangun dah. Tiba-tiba kalau buat sekejap je 2 rakaat ni, tak sampai 5 minit pun boleh selesai. Tapi oleh kerana apa dia? Layan nafsu. Bila layan nafsu, bal ulaika humuz zalimun. Bahkan kamu di kalangan orang yang zalim. Melayan kan kita ni contoh yang mudah ni, masuk bulan Syawal ni kan. Layan je. Tak nak puasa lagi, tak mula lagi puasa sunat 6. Tak nak mula kita ni, tak mula. Bila ada lagi baru 6 hari baru. Baru 6 hari baru. Tahan. Tahu-tahu tinggal 6 hari lagi baki. 6 hari lagi baki tu mula sembahyang sunat istikharah dia. Nak puasa ke tak puasa ni? Terlepas sehari je tak puasa. Dia jadi demikian. Nak tak nak pada diri kitanya, yang buat zalim siapa? Kita sendiri yang buat zalim pada diri kita. Zalim pada diri sendiri. Peluang yang ada tiba-tiba kita tak ambil. Allah kata bal ulaika humuz zalimun. Bahkan kamu buat zalim pada diri kamu. Innama kana qaulul mu'minin. Hendaklah jadinya orang mukmin ini. Allah sebut. Orang mukmin ni macam mana sifat dia? Idza du'u ila Allah wa rasulih. Apabila dipanggil untuk mentaati pada Allah dan juga Rasul. Liyahkuma bainahum. Untuk berhukum berdasar pada Allah dan juga Rasul. An yaqulu sami'na. Lalu diajar pada mulut dia sebut terus. Sami'na, kami dengar. Wa ata'na, kami taat yang disuruh oleh Allah dan juga Rasul. Jangan lawan Allah, jangan lawan Rasul. Ana sebut banyak kali, tak ada lagi dalam sejarah dunia ni orang lawan Allah dan juga lawan Rasul berjaya, tak ada lagi. Tak ada lagi dalam sejarah dunia ni manusia yang hidup lawan Allah dan juga Rasul dia menang. Lawan Allah dan juga Rasul, semua kalah. Manusia yang lawan Allah mesti kalah. Demikian juga dengan kita. Baca dalam sejarah bagaimana Qarun, Fir'aun, Haman. Baca sejarah. Mereka orang hebat-hebat semua ni. Tapi bila lawan Allah, Allah hancurkan mereka. Demikian juga kita. Kita ni bila orang sebut, jomlah kita ikut Al-Quran. Jomlah kita ikut hadis Rasulullah. Dan kita orang Islam kan? Orang Islam tak percaya pada Islam. Kamu nak percaya dengan siapa? Orang kita percaya dengan Lord Red. Percaya dengan apa dia? Tak ada kaitan langsung Lord Red tu dengan kita. Lord Red tu kan yang buat undang-undang peraturan negara kita. Yang susun, yang peraturan negara kita ni disusun oleh mereka. Apa kaitan kita dengan mereka tersebut? Tak ada kaitan pun. Yang mereka susun ni kenapa? Kerana apa dia? Kerana kita tak dengar kata Allah dan juga Rasul. Cuba kita dengar Allah dan juga Rasul. Sami'na wa ata'na. Tengok Brunei tu kan, Brunei. Kerajaan Brunei. Lawan tak ada masalah. Sultan Brunei bila barat kecam dia untuk dia nak jatuhkan hukuman kepada yang disebut dengan LGBT dan sebagainya, dia tak peduli. Kemudian barat getak nak tarik sijil Oxford tu kan, sijil daripada Universiti Oxford tersebut, belum bermesyuarat lagi universiti tu, dia serah balik lah, ambil lah dia kata, aku pun tak nak sijil tersebut. Ni cara dalam hidup kita ni kena ada kekuatan demikian. Orang kita kena goncang sikit pun tak boleh dah. Bila negara luar aja getak kita, habis terus kita. Kerana apa dia? Tu peringkat negara, peringkat diri kita sama juga. Kadang-kadang dengar kabar angin je. Kabar begitu-begitu orang cakap tentang diri kita, dah mula gelabah lah kita. Padahal kita ada Allah dan juga Rasul. Jangan termakan yang disebut dengan apa dia?
Rekaman cecaan, kejian, orang cecia kita, keji kita, orang maki kita. Jangan. Kerana apa dia? Kerana kita ada Allah dan juga Rasul. Allah ajar dalam hidup kita ni, idza du'u ila Allahi wa rasulih. Bila diajak pada Allah dan juga Rasul, liyahkuma bainahum, untuk berhukum di kalangan kamu, ay yaqulu sami'na wa ata'na. Mulut orang mukmin kena sebut, kami ni dengar dan kami taat. Ya Allah, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Allah sebut orang ni lah orang-orang yang paling berjaya. Orang yang wa ulaika humul muflihun ni, orang yang berjaya ni bukan orang rumah besar. Bukan orang yang kereta mewah. Orang berjaya ni bukan orang yang ada PhD banyak. Tapi orang yang berjaya, orang yang macam mana? Orang yang boleh sami'na wa ata'na. Dengar dan taat pada perintah Allah. Kalau kita boleh sampai peringkat tu, maknanya kita berjaya lah. Tapi kalau kita ni berbelah bahagi kan? Berbelah bahagi. Di antara nak dengar kata Allah ke, nak dengar kata nafsu. Nafsu kata simpan. Jangan dizakat. Kalau zakat nanti kurang, kata nafsu. Di sudut logiknya nampak betul juga kata nafsu ni. Kata nafsu ni, kalau kita simpan, kalau kita bagi keluarkan zakat, kita sedekah, nanti lagi berkurang. Tapi agama kata, sedekahlah, nanti kamu akan lagi banyak rezekinya Allah bagi pada kamu. Bertembung di antara dua ni. Di antara nak ikut agama ke, nak ikut yang disebut dengan disebut hawa nafsu. Kebanyakan berjaya hawa nafsu. Tak menang yang agama. Tapi bila kamu boleh ikut agama, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang berjaya. Payah parahan sekali nak ikut agama ni. Bukan kata orang biasa, ustaz-ustaz pun nak ikut agama payah. Ustazah-ustazah yang cerita tentang agama ni pun nak ikut agama pun payah. Ustazah-ustazah kan dalam TV tu kan, kadang-kadang nak ikut agama ni, tapi dia sendiri merah, kuning, biru, hijau ni misalnya. Nak sebut je, dia sendiri pun tak ikut agama. Kadang-kadang kita pun garing kepala, ustazah ni dia tutup mata warna biru, buka mata warna hitam misal contohnya. Berkelip-kelip macam lampu traffic light, dia panggil demikian. Dan nak gambarkan susah nak ikut agama. Senang ke susah? Susah. Ustaz-ustaz ni kan masuk TV ni kan, yang masuk TV pengalaman Nana lah. Nak masuk TV ni pun nak cerita tentang agama, tapi kena make up dulu. Kena make up dulu ni. Jangan ni muka ni jangan bagi nampak ni nanti bercahaya berkilau ni, kerana berminyak muka ni kan. Kena masuk tempat make up dulu. Yang make up pula yang kena softline tu tak apa juga dia panggil. Yang kena pondan-pondan ni kan. Kena yang perempuan terus. Ustaz dengan perempuan macam mana? Nak sebutnya gambaran. Nak jaga agama ni, nak cerita tentang agama ni, susah. Nak jaga agama tak mudah. Kita pun dah nak masuk TV macam mana? Kalau tak make up, tak boleh masuk TV. Nanti kena cahaya lampu tu kuat sangat. Tu kadang-kadang kan orang tengok ustaz-ustaz kan, ustaz ni dalam TV nampak muda, keluar tua pula. Dia sebut demikian. Yang dia nak jaga-jaga bahasa depan kita tu, ustaz, saya tengok ustaz dalam TV tua, tapi keluar je muda, dia sebut dia. Kita pun kembang. Sebenarnya dia nak sebut terbalik. Dia nak sebut sebenarnya saya tengok dalam TV ustaz ni muda, keluar tu tua. Tapi nak gambarkan tentang bagaimana kita nak jaga yang ni. Nak jaga antara boleh masuk TV ke nak jaga agama. Payah. Tu yang masuk TV tu pesan, ustaz dalam bab ni jangan cakap je. Dalam bab ni boleh bercakap. Ustaz kalau ustaz nak bercakap, ustaz tapis-tapis. Jangan ustaz boleh sebut sembarangan, jangan. Dia sebut demikian. Tak boleh nak sebut semua, tak boleh. Nanti sensitif. Ustaz boleh masuk sekali ni je, lepas pada ni tak boleh masuk. Okey ustaz sebut. Okey tu akhirnya hilang agama. Ni nak sebutnya. Kalau kamu nak suruh kamu berjaya, wa ulaika humul muflihun. Orang yang benar-benar berjaya bila hayaqulu sami'na wa ata'na. Dengar dan taat. Tak peduli orang lain nak kata apa pun, katalah. Yang pentingnya aku dengan Allah dalam hidup. Payah parahan sekali. Ni musim-musim beraya ni kan. Orang datang beraya, assalamualaikum makcik, hulur tangan. Hulur tangan. Kita tengok anak muda mana pula ni. Sasa, nampak sado je ni misal contoh ni. Kita pula yelah, salam. Salam juga kita je. Antara nak jaga agama ke, nak jaga apa dia? Nak jaga air muka budak ni.
Itu jadi sebesalah kita kan. Nak jaga agama ke nak jaga air muka budak ni? Kalau kita tarik di tangan, kita kata, tak boleh lah, salam kita, lelaki perempuan, alah makcik itu dah tua pun, dia sebut demikian. Kita kata, tak ada masalah lah tua ke tak tua ke, tapi yang pentingnya kena jaga. Kita sebut demikian. Nak sebut yang tu, nak jatuh air muka dia, tak tergamak lah nak sebut itu. Lalu, nak jaga Allah ni, dengan nak jaga kehendak manusia, bertembung sepanjang masa. Bertembung sepanjang masa. Dalam hidup kita ni, nak jaga ni, nak jaga Allah ke nak jaga orang, nak jaga Allah ke nak jaga nafsu, nak jaga Allah ke nak jaga kerja, nak jaga Allah, di antara bertembung ni berlaku tiap masa. Lalu Allah kata, kalau bertembung dengan semua dalam hidup kamu ni, jaga aku, bukan jaga selain daripada aku. Jaga Allah jadi keutamaan. Allahu Akbar, payah hari kita. Sebab tu orang makan rasuah, sebab tu orang sanggup menipu, orang boleh buat benda yang demikian. Kenapa orang makan rasuah? Kerana orang nak jaga muka orang ni. Dia sanggup terima rasuah. Kenapa dia semata-mata nak jaga yang disebut dengan orang, tak nak jaga Allah. Allah kata, ar-rasyu wal murtashi kilahuma finnar. Rasulullah, Allah ajar melalui Rasulullah. Rasulullah kata, yang bagi rasuah, yang terima rasuah, dua-dua masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Tapi kita nak jaga orang, makan jelah, ambil jelah. Allah payahnya nak jaga agama dalam hidup. Tambah-tambah nak jaga agama di hujung zaman. Nak jaga agama di hujung zaman ini. Rasulullah kata, bagaikan menggenggam bara api yang panas. Pernah tak kita pegang bara api? Kita pegang je. Senang ke susah? Mesti pegang nampak terus. Jaga agama tu begitulah di akhir zaman. Jaga agama ni tersentuh sikit, pum, campak terus agama. Ambil apa dia? Ambil yang disebut dengan nafsu. Ambil selain daripada Allah dalam hidup ini. Allahu Akbar. Bertembung dalam hidup. Banyak di kalangan kita ni kan. Tu dalam bab perubatan sama juga orang kita. Dalam bab perubatan ni, dia sakit, nak suruh cepat sembuh. Nak buat macam mana? Bila pergi merawat cara Islam, baca ayat Quran, tak sembuh-sembuh juga. Cari Tok Bomoh. Cari Tok Bomoh, sembuh pula. Sekejap pula tu, misal contoh. Tok Bomoh bedah batin, misal contohnya kan. Bedah batin tu, ramai mana orang kita boleh percaya dengan bedah batin. Padahal bedah tu memang betul-betul dia sihir. Betul-betul dia tipu. Dia bedah arnab, dia bedah yang lain. Mata kita ni kita nampak macam kena bedah betul. Kemudian terbuka, kemudian ditarik, nampak hati tu dia tarik. Kita pun tengok terpaku gitu. Kemudian dia sambung, dia betulkan. Kemudian yang dia dah betul dah tu, nampak darah semua tangan dia. Sebab kita kata, mustahil lah dia sihir kita, tak mungkin. Betul dah ni. Lepas tu dia tutup, dia jahit. Nampak dia ketuk pula dengan tukul yang beli RM5 tu. Dekat DIY ke apa dia panggil. Tukul yang jenis macam tu. Tung bunyi tung. Kemudian keluar tu jalan elok. Lepas tu sembuh. Kau tahu tak rasa sakit dah. Kita rasa demikian. Tak rasa sakit. Kena tipu je dia panggil. Duduk sebulan dua mati mengejut dia. Allah mati. Rupa-rupanya dia sihir, dia tipu je rupa-rupanya. Dah batin misal contohnya. Banyak lagi benda-benda yang khurafat orang kita ni buat, sehingga kan kita ni boleh pergi bertembung di antara Allah dengan Allah dan juga kesembuhan. Nak buat macam mana? Nak suruh cepat sembuh ni, rela untuk lakukan kerja-kerja demikian. Tu yang nak cerita tu kan, yang hamba Allah tu bila mak dia sakit ni, nak buat macam mana? Lepas tu dia cari seorang Tok Bomoh. Tok Bomoh tu kata, boleh nak sembuh dengan cara cari kepala babi tunggal. Cari kepala babi tunggal. Pakak di kalangan adik-beradik itu pergi. Cari. Jumpa dekat Bentung. Jumpa kepala babi tunggal. Bayar berapa? RM10,000. Tak dapat ni. Dapat je. Tok Bomoh. Ni cerita benar ni. Cerita yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Ambil. Dia ambil. Dah dapat tu, letak dalam kain putih. Letak dalam kain putih ni. Nak sembuhkan mak ni. Mak sakit ni. Jadi nak buat mak tak boleh bangun. Tapi nak juga sembuh ni. Kemudian ambil paku, cucuk dengan limau nipis dia letak dalam tu, dia baca-baca tanam depan tangga rumah. Tanam depan tangga rumah. Mak dia pun sihat 2-3 hari.
Bangun berjalan. Dia kata betul lah tok bomoh tersebut. Tok bomoh tu betul nak buat. Dah sembuh dah mak dia. Jalan. Lepas seminggu rebah balik. Rebah balik tu mula pelik je, terbaring tu. Panggil. Yang buat ni bukannya orang biasa, lawyer, arkitek, engineer. Nak sebutnya sampai tak demikian. Bertembung. Dah mula panggil ustaz, tolong ustaz nak buat macam mana. Dah tak boleh. Kita pergi baca ayat Quran tu, mula sebut kepala babi, kepala babi, kepala babi. Mak dia sebut kepala babi, kepala babi sebut. Bila mak dia sebut tu, perut makin besar, besar, besar. Macam mengandung. Lagi baca ayat Quran, lagi besar, lagi besar. Kita pun tanya, kepala babi apa ni? Mak sebut kepala babi ni benda apa? Lama-lama paling cuek-cuek tu, adik-beradik tu. Bagi tahu abang punya besar ni sebut. Yang adik dia pula, adik dia, engkau lah bagi tahu, dia kata. Engkau yang suruh aku pergi beli, dia sebut. Anak kata cuba cerita betul-betul, cerita kat mana ni? Kepala babi apa benda ni? Dia pun cerita. Sebab ustaz sebenarnya sebelum kami panggil ustaz ni, sebenarnya mak kami ni sakit dah sebelum daripada ni. Lepas tu kami panggil seorang Pak Kiai, nama Pak Kiai. Kemudian dia sebut nak pada kepala babi. Kemudian kami cari, beli. Saya tanya. Kita tanya, beli. Ustaz, berapa? 10,000. 10,000 ringgit. Lepas tu kat mana? Tu gali depan tangga rumah tu. Pergi gali balik pergi. Itu sebut. Gali balik tu adalah buang busuk, ya Allah, yang amat sangat. Kita kata keluarkan dulu. Keluarkan dulu tersebut. Buang dahulu. Nak sebutnya, nak suruh sembuh. Allahu Akbar. Macam-macam gaya orang kita ni. Nak sembuh tersebut. Akhir. Cerita tu, boleh buat drama lah dia panggil. Drama keluarga dia panggil. Cari. Yang sihir siapa? Menantu sihir mentua. Menantu rupa-rupanya sihir. Sihir mentua. Macam mana sihir? Bagi pisang pada mak mentua. Bagi melalui pisang je nak buat khianat ni sendiri. Tapi janganlah menantu kita pula akan balik nanti cek menantu kita ni. Tengok menantu kita pula. Nak sebutnya cerita benda yang demikian. Masyarakat kita ni jangan main-main orang kita. Ada yang demikian. Menantu dia tu pula lepas pada keluar tahu tersebut, menantu dia datang berjumpa dengan anak. Menantu perempuan. Buat kata. Dia kata, ustaz, nama saya ustaz. Disebut, betul ke ustaz? Saya kata, betul. Mak sebut begitu. Dia kata, saya tak buat mu ustaz. Kenapa nama saya disebut? Betul ke kamu tak buat? Ni dalam masjid ni, elok ni. Dia kata. Dia pun diam. Betul ke kamu tak buat? Cuba bersumpah demi Allah sikit. Sanggup dilaknat. Lama. Benarnya saya buat ustaz. Mengaku juga dia buat ni rupa-rupanya. Kamu buat macam mana? Saya bagi melalui pisang je disebut. Ni nak sebut. Tu cerita menantu sihir mentua. Mentua sihir menantu ada juga. Mentua sihir menantu. Mentua tak boleh tengok menantu hidup bahagia dengan anak perempuan dia. Tak boleh. Janji kata nak bagi nak. Kemudian sihir bagi, cari tu tok bomoh dekat Johor tu. Ambil tok bomoh asli tu, rela ambil dengan apa dia? Ambil dengan belut. Dengan belut tu lempar depan rumah tangga anak menantu ni sendiri. Buat baca sihir, pecah rumah tangga tersebut. Bercerai-berai rumah tangga ni. Nak sebut sampai tahap demikian manusia ni. Ni penyakit dia panggil. Afi qulubihim marad. Apakah dalam hati mereka ada penyakit? Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Kita ni jangan begitu hidup ni. Hidup ni biar kita ni orang mukmin ni dalam keadaan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan taat perintah Allah. Wa ulaika humul muflihun. Orang ni lah orang-orang yang diberi kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jaya. Kalau kita hidup atas dunia ni boleh taat Allah, taat Rasul, bila bertembung dengan selain daripada Allah dan Rasul, kita pilih Allah. Jaya kita. Jaya dalam hidup. Tak mudah nak pilih Allah ni. Kerana tak nampak. Benda yang disuruh oleh Allah ni kita tak nampak sekarang. Kita nampak bila? Bila masuk dalam kubur baru nampak. Selagi mana tak masuk dalam kubur, tak nampak kejayaan. Jaya tak berjaya kita ni, hari pertama kita di barzah, kita nampak terus. Tempat kita nampak terus. Suasana. Itulah yang berjaya sebenarnya. Sebab tu kita diajar supaya tunjukkan kejayaan kita ni dengan mentaati perintah Allah. Taat je perintah Allah. Tak peduli pada orang. Dalam hidup kita ni, dia bertembung sepanjang masa. Jangan tengok orang yang tak baik. Tengok orang yang taat pada perintah Allah. Macam mana usaha mereka dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Bila kita tengok orang yang benar-benar taat pada perintah Allah, maka di waktu tersebut kita akan diberi kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah barang sekalian, anda sendiri duduk dalam masyarakat ni, kita boleh rasa susahnya nak ikut perintah Allah. Kerana apa dia? Kerana dalam hidup kita ni yang menarik kita ni kuat sangat. Kadang-kadang anak-anak kita, kadang-kadang menantu kita, kadang-kadang jiran tetangga kita, kadang-kadang adik-beradik kita yang tarik kita ni supaya tak taat pada perintah Allah. Banyak benda yang menarik, yang menyebabkan akhirnya kita tak boleh ikut perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Punca apa dia? Ni orang sekeliling kita. Yang berada sekeliling kita ni menarik-narik, tarik-tarik diri kita. Tak boleh kita nak fokus untuk kita nak dapatkan yang disebut dengan keredaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man yuti'illah wa rasul. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, siapa-siapa yang taat pada Allah, wa man yuti'illah wa rasulah, dan orang yang taat pada Allah dan juga Rasulnya, wa yakhshallaha wa yattaqih, dan dia hanya takut pada Allah dan sepenuhnya ketakwaan pada Allah, faulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang diberi kejayaan di sisi Allah. Tadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia sekadar orang yang berjaya. Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut faizun. Faizun ni maknanya cemerlang-cemerlang dalam hidup. Tak adalah benda yang paling cemerlang dalam hidup kamu setelah mana kamu boleh taat pada Allah dan juga Rasul. Dan bukan sekadar tu, wa yattaqi wa yakhshallaha wa yattaq. Allah Subhanahu Wa Taala sebut semakin kita berusia, semakin kita takut pada Allah, semakin kita takwa pada Allah dalam hidup kita. Semakin kita ni berumur dalam hidup kita, semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah ni, faulaika humul faizun, mereka inilah orang yang diberi kejayaan yang sebenar. Macam Allah yarham Ustaz Ko Yaakob tu lah, kan? Kita tak boleh nak bayang orang sedemikian rupa yang Allah bagi nikmat ni pada dia. Mati dia tu mati husnul khatimah dia panggil. Macam siapa? Allah yarham Ustaz Azli Musa tu lah. Ke bumi jenazah dia tu sebelah makam Ibrahim AS. Ni macam kejayaan Allah yarham Ustaz Harun Din tu lah. Senang cerita ni. Kejayaan yang Allah bagi pada dia. Meninggal dunia dalam keadaan cantik, baik, orang semua doa pada dia. Ni contoh-contoh orang-orang yang Allah bagi kejayaan demi kejayaan dalam hidup. Dalam hidup kita ni pun, biar berjaya kita bila? Bukan berjaya kita gulung ijazah. Bukan berjaya kita bila kita ada rumah, ada kenderaan, ada keluarga. Tak, belum lagi. Yang berjaya sebenar bila kita masuk kubur tu macam mana orang terhadap kita bila kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita masuk kubur tu, hari pertama tu kita boleh tengok dah, berjaya dah. Tapi kalau sekiranya kita ni tak boleh nak mengucap, menghadap depan Allah pula tempat yang buruk, kemudian suasana pula tak elok, mati pula orang mengerikan dalam hidup kita ni, takut dan sebagainya. Orang tengok tu orang tak boleh kata dia ni ahli syurga ke orang ni ahli neraka. Yang ni tanda kita tak berjaya lah dalam hidup kita. Berjaya kita sebenar bila kita masuk dalam kubur tu, kubur kita berseri. Nampak terus tempat kita dalam syurga Allah. Ataupun bila masuk kubur tu, orang boleh tengok dah di jenazah kita tu peluh tadai. Bila orang mandi jenazah kita tu, keluar air mata. Nampak dah. Jaya dah hidup. Jayalah dalam kehidupan kita untuk dapat apa dia? Dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kena fokus ni manjang. Sebab tu anak kata jangan lari, fokus sikit pun jangan lari. Kita nak beraya lah, tapi jangan sampai masuk neraka. Beraya sampai masuk neraka ni untuk apa? Pelik kita. Nak beraya ni biar boleh masuk syurga. Macam mana beraya masuk dalam syurga? Kita jaga syariat agama. Ni tak beraya, dah mula hilang syariat. Itu yang menyebabkan kita masuk neraka tu. Bila beraya, mula dah kita tiru selain daripada agama, ajaran agama. Silap kita. Biar kita beraya ni, bila kita sambut hari raya ni, pastikan biar kita beraya pun tak terkalih kita dengan tumpuan kita untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita ni bila dah masuk Syawal, bangun subuh pukul 7.30 dia panggil. Bila masuk Ramadan dulu tak pernah sampai pukul 7.30. Kenapa dalam bulan Ramadan tak sampai 7.30? Ni tiba-tiba masuk Syawal, kita ni dah sampai pukul 7.30 subuh ni kenapa? Tanda makan kuih banyak sangat dah tu. Waktu mana dekat nak tidur tu,
Mata dah tutup dah. Tapi mulut tu ngak tak berhenti lagi. Dia jadi demikian. Yang menyebabkan kita bangun-bangun terjaga. Allah 7.30 dah. Kitanya. Lepas tu baru nak solat subuh. Baru nak punca apa dia? Punca kita ni dah terleka, terkalih daripada matlamat yang asal. Matlamat kita ni biar syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man yuti'illah wa rasul. Allah sambung lagi. Siapa yang taat pada Allah dan juga Rasul, wa yakhshallah, dan orang yang hanya dalam hidup dia takut untuk Allah je. Orang hanya takut dengan siapa? Takut pada Allah je. Kamu takut dibuang kerja? Tak. Kamu takut ditukar jawatan? Tak. Tak takut langsung. Dalam hidup ni, kamu tak takut ke orang getak kamu? Tak. Aku tak takut. Aku tak takut dalam hidup aku ni. Orang ni wayattaqi, dan dia semakin bertakwa dalam hidup dia kepada Allah. Semakin dia kuat keyakinan dia dengan Allah, faulaika humul faizun. Orang inilah orang yang paling diberi kejayaan di sisi Allah. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Ni kita sambung akan datang insyaallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, alhamdulillah setakat ini kita telah melaksanakan untuk Cakna Asnaf insya-Allah, di mana kita telah gerakkan kit dapur, kita telah gerakkan kit kebersihan, dan juga kita gerakkan yang ketiga kit yang disebut dengan kit penjagaan bayi. Penjagaan bayi insya-Allah. Dan kita telah agih-agihkan sumbangan ini, alhamdulillah telah bahagi di kalangan mereka-mereka yang susah, termasuk dengan sumbangan makan nasi bungkus. Kita telah bungkus sejak dah 2 hari dah, kita dah bungkus nasi sebungkus sebanyak lebih kurang RM8 sebungkus. Tuan-tuan boleh terus ke Maybank Matan Center ataupun Bank Islam ataupun CIMB ataupun Bank Islam tersebut insya-Allah. 3 Maybank tersebut tuan-tuan boleh, sama ada nak bagi sumbangan melalui sumbangan kit dapur tu pun boleh, sebanyak lebih kurang RM60 je untuk satu bungkusan tu. Kita bagi pada mereka yang bila berlaku PKPB begini, ada di kalangan kita yang susah-susah, yang memerlukan sangat bantuan-bantuan. Lalu kita sampaikan demikian. Tuan-tuan boleh tengok perfume ni, ramai yang sibuk tanya soalan-soalan begini, boleh WhatsApp je terus ke talian 014 269 6217. 269 6217 dalam bentuk 4 koleksi sebegini. Tuan-tuan boleh dapatkan lah insya-Allah daripada perfume yang saya sentiasa war-warkan pada jemaah-jemaah sekalian insya-Allah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Allah jadikan kebaikan bertambah untuk diri kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala وبركاته. معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم
ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة